Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak ditolak doa-doa mereka: seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka, seorang imam yakni pemerintah yang adil, dan doa seorang yang dizalimi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat doa itu ke atas awan dan dibuka untuknya pintu-pintu langit, dan Allah akan berfirman, demi kemuliaanku pasti aku akan menolong kamu walaupun selepas beberapa ketika, yakni demi sesuatu masalah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Keterangan dalam kitab Abdul Al-Mansur terdapat satu hadis yang telah dinukilkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apabila Ramadan tiba, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berubah. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan salahnya, sangat merendah diri dalam berdoa, dan keadaannya dikuasai oleh perasaan takutkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, beliau berkata bahawa sehingga ke akhir Ramadan, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan pergi ke tempat tidur. Dinyatakan dalam satu hadis bahawa dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan pada malaikat penanggung Arasy supaya meninggalkan ibadat mereka masing-masing dan mengaminkan doa-doa orang yang berpuasa. Memang dapat diketahui daripada banyak hadis bahawa doa-doa dalam bulan Ramadan diterima secara khusus. Tidak ada apa-apa keraguan lagi dalam penyempurnaan perkara ini, kerana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, dan janji itu diberitakan pula oleh seorang rasul yang benar. Walau bagaimanapun, sesetengah orang mungkin telah berdoa untuk tujuan tertentu, tetapi doanya tidak juga tertunai. Dengan sebab itu, janganlah pula mereka terfikir bahawa doanya tidak dikabulkan. Sebaliknya, hendaklah mereka cuba memahami erti kata sebenar penerimaan sesuatu doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang Islam berdoa, maka Allah akan beri kepadanya salah satu daripada 3 perkara dengan syarat dia tidak berdoa untuk memutuskan silaturahim dan tidak juga berdoa untuk sebarang dosa. Pertama, sama ada dia mendapat apa-apa yang telah didoakan, atau kedua, sebagai ganti daripada doa itu satu musibah atau keburukan akan dijauhkan daripadanya, atau yang ketiga, di akhirat nanti pahala akan diberikan mengikut kadar doanya itu. Adalah dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seorang hamba dan berfirman, wahai hambaku, aku telah memerintahkan kamu supaya berdoa, dan aku juga telah berjanji untuk menerima doa itu. Adakah engkau telah berdoa kepadaku? Dia akan berkata, ya, saya telah berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada satu doa pun yang engkau telah pohon yang aku tidak tunaikan. Kamu telah meminta supaya sekian-sekian kesusahan dijauhkan, maka aku telah sempurnakan permintaan itu di dunia. Dan kamu juga telah meminta supaya kamu dilepaskan daripada sesuatu kerisauan, tetapi kamu tidak tahu pun kesan daripada permintaanmu itu. Aku telah tetapkan gantian untuk doa itu dengan sekian-sekian ganjaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa satu demi satu doa-doanya akan diperingatkan dan akan diberitahu sama ada doa itu telah disempurnakan di dunia ataupun doa itu digantikan dengan ganjaran yang akan diberi di akhirat. Melihatkan ganjaran dan pahala yang begitu banyak, si hamba itu akan berkeinginan, alangkah baiknya jika tidak ada satu pun daripada doa-doanya yang dikabulkan sewaktu di dunia dulu, agar dia mendapat ganjaran yang begitu banyak di akhirat. Ringkasnya, doa adalah satu perkara yang sangat penting. Kelalaian terhadap doa adalah satu kekurangan dan satu kerugian yang sangat besar. Nyatalah bahawa jika kita belum nampak tanda-tanda doa kita akan diterima, maka janganlah kita merasa hampa. Dalam hadis yang panjang yang akan diterangkan dalam bahagian penutup nanti, kita dapat ketahui bahawa
Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kemaslahatan hamba-Nya. Jika pemberian perkara yang diminta itu ada kebaikan untuknya, maka akan diberikannya. Jika tidak, maka tidak akan diberikan. Ini pun satu ihsan Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita. Kadang-kala kerana kurang penelitian, kita akan meminta sesuatu perkara yang tidak sesuai untuk kita. Di samping itu, ada satu perkara lagi yang mustahab dan penting untuk diambil kira. Ramai orang daripada kalangan kita, khasnya wanita yang terlibat dengan satu penyakit, iaitu kadang-kadang dalam keadaan marah dan rusing, mereka akan mendoakan keburukan untuk anak-anak dan orang-orang lain. Hendaklah diingat bahawa di sisi Allah Subhanahu wa taala sesetengah waktu adalah masa yang khusus doa. Oleh itu, apa-apa sahaja yang diminta pada masa itu akan dikabulkan. Si jahil itu pada mulanya telah menyumpah anaknya sendiri, dan apabila anaknya atau terkena apa-apa musibah, dia ke sana ke sini menangis, dan tidak pun dia terfikir bahawa musibah itu ialah perkara yang dia sendiri telah minta dalam doanya. Nabi SAW bersabda, janganlah mendoakan keburukan untuk dirimu sendiri, anak-anakmu serta harta dan hambamu. Jangan pula nanti doa itu dipinta ketika waktu khusus penerimaan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan khususnya pada bulan Ramadan untuk mengelakkan diri, yakni daripada mendoakan keburukan pada bulan ini. Kerana sepanjang bulan ini banyak sekali terdapat masa khusus penerimaan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam bulan Ramadan sesiapa yang mengingati Allah akan diampunkan dosanya, dan sesiapa minta sesuatu daripada Allah tidak akan dihampakan. Ada satu hadis yang dipetik daripada kitab At-Targhib yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul radhiyallahu anhu bahawa pada setiap malam Ramadan seorang penyeru akan menyeru, wahai mereka yang mencari kebaikan, berilah perhatian dan majulah terus. Wahai mereka yang mencari keburukan, cukuplah dan insaflah. Selepas itu malaikat tersebut akan berkata, adakah ada sesiapa yang inginkan keampunan supaya dia diampunkan? Adakah ada sesiapa yang ingin bertaubat supaya taubatnya diterima? Adakah ada sesiapa yang ingin memohon supaya permohonannya diperkenankan? Ada satu lagi perkara yang sangat penting untuk diberikan perhatian, iaitu telah diriwayatkan bahawa ada beberapa syarat untuk doa dikabulkan. Sekiranya syarat-syarat itu tidak disempurnakan, maka kebiasaannya doa itu akan ditolak. Antara syarat-syarat itu ialah makanan yang halal. Disebabkan makanan yang haram, maka doa akan ditolak. Nabi SAW bersabda, ramai sekali orang yang berada dalam kesusahan menadah tangan ke langit, memohon doa dan berkata, ya Allah, ya Allah, tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya juga haram. Dalam keadaan itu, bagaimana mungkin doanya akan diterima? Ahli sejarah menulis bahawa di Kufah terdapat satu kumpulan orang yang doa mereka mustajab. Sekiranya mana-mana gubernur yang dilantik memerintah mereka secara zalim, mereka akan mendoakan keburukan, lalu dia pun akan musnah. Apabila Hajjaj yang zalim itu telah berkuasa ke atas mereka, maka dia telah mengadakan satu jamuan. Bulan tersebut telah dijemput secara khusus. Apabila mereka telah selesai makan, Hajjaj telah berkata, sekarang saya telah selamat daripada doa keburukan mereka, kerana makanan yang haram telah masuk ke dalam perut mereka. Sementara itu, cuba renungkan keadaan rezeki yang halal pada zaman ini. Pada setiap waktu, riba pun diusahakan supaya menjadi halal. Para pegawai menganggap rasuah dan para peniaga menganggap penipuan itu adalah perkara yang baik. Wallahu a'lam. Moga-moga menjadi pengajaran bagi kita pada pagi ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.